Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuliah subuh Hanadi pagi ini. Kita akan bersama Al-Fadhil Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman, dan juga kita meraihkan kehadiran para guru, sahabat-sahabat An-Nadi sekalian. InsyaAllah kita akan menyambung surah Al-Infitar kemudian daripada ayat 9 bersama Ustaz Ahmad Husni sebentar lagi. Untuk itu marilah sama-sama kita buka majlis ilmu pagi ini dengan umul kitab Al-Fatihah. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Seterusnya majlis mempersilakan Ustaz Ahmad Husni untuk menyampaikan kuliah beliau. Tafadhal mashkur. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh. Ballagha risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqal jihad. Wa nusalli wa nusallim ala habibil mustafa rasulillah sallallahu in yang dihormati Dato' Rizwan selaku pengurusacara dan juga penggerak seterusnya yang dikasihi lagi dihormati para asatizah, guru-guru yang biasa berada memberi sokongan kepada kita, dan insyaAllah rakan-rakan sebab dimuliakan Allah. Baik, kita akan menyambung perbincangan dalam surah bertanya kepada kita, apakah yang menyebabkan kita ini terpedaya meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dah bagi kita macam-macam, dah menciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan. Nabi SAW bawa perumpamaan, dia meludah ke tangannya lalu mengatakan bahawasanya kamu dijadikan daripada air yang hina seperti ini, lalu dijadikan dengan penuh kesempurnaan. Jadi dengan kesempurnaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu, kenapa pula kita benda itu dapat memperdayakan kita untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah sesuatu yang sepatutnya tidak masuk akal. Sebab apa? Sebab kita telah pun diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam sesempurna kejadian, dan sesempurna kejadian itu termasuk dengan diberi kepada kita akal berfikir dan membuat keputusan. Jadi kita bukan hanya durhaka, kita mendurhaka pula pembalasan. Kalla bal tukadzibuna bidin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman ya'lamuna ma taf'alun. Kita menyambung perbincangan dalam ayat yang kalla tukadzibuna bidin, yakni bahkan kamu wahai manusia mendustakan hari pembalasan, yang mendorongkan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab itu mendustakan hari pembalasan dan hari bangkitan serta hari manusia itu akan dihisab oleh Allah. Itu orang kafir. Tapi hari ini orang yang beriman sekalipun, dia percaya kiamat, tapi dia tidak bersedia untuk kiamat dia. Maksudnya percaya dekat depan ada blok, tapi kita tak bersedia untuk lalu rock blok. Maksudnya tak bersedia dengan
IC, tak bersedia dengan lesen kereta contohnya. Kita tahu akan ada hujan, saat lagi nak keluar rumah ada hujan, tapi kita tak bersedia bawa payung. Umpamanya begitulah. Hebat lagi maksudnya orang yang sepatutnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar maksud keimanan, dan dia menganggap bahawasanya ada hari kehidupan selepas kematian, maknanya kehidupan yang abadi selepas daripada manusia mati dan sebagainya, akan dibangkitkan semula pada hari akhirat. Tetapi malangnya apabila dia tidak, dahlah dia percaya itu satu hal lah, tetapi dia tidak memurni kepercayaan dia itu dengan melaksanakan atau menghalang dia melakukan kemaksiatan. Itu adalah perkara yang harusnya kita lihat. Ini manusia yang sebenarnya membenarkan alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ini adalah 3 ayat ni, ayat 10 hingga 12 ini adalah menceritakan tentang makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang bernama malaikat. Wa inna alaikum lahafizin, sesungguhnya bagi kamu itu ada malaikat-malaikat yang sentiasa mengawasi pekerjaan kamu, apa yang kamu buat. Kiraman katibin, yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka ini tidak jemu untuk mencatat pekerjaan-pekerjaan itu. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka sangat mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik, ini adalah hubungan manusia dengan malaikat dan hubungan malaikat dengan manusia. Sesungguhnya ada malaikat-malaikat yang menjaga manusia dari aspek mencatat amal perbuatan. Mereka ini dipuji oleh Allah Ta'ala dengan sifat yang mulia. Jadi jangan kita tanggapi mereka itu dengan amal-amal keburukan, sebab dia adalah malaikat yang mencatat semua amalan kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Mujahid, bahawasanya Nabi SAW bersabda, akrimul kiramal katibin alladhina la yufariqunakum illa inda ihda halataini, al-janabah wal qa'id. Tasalalukum tir biharami haditin au bi, kamu kecuali dalam keadaan pertama saat kita rabah, ya, dan saat kedua kita buang air besar. Apabila dari seorang kita ni mandi, hendaklah dia pakai dengan penghalang, maknanya jangan mandi secara terbuka lah, maknanya mandi secara terbuka, dan ataupun dia halang dengan haiwan mandi tepi-tepi, lepak dekat mana-mana, kita tak adalah pula nak suruh mengambil unta ke dia mandi tak unta. Janganlah faham literal no hadis ni, maknanya dia punya konteks dia adalah mandi dalam keadaan tertutup, itu maksud dia, ataupun cara menutupinya. Kalau dalam istilah orang dulu-dulu, dia akan ambil kain, dia pegang, beberapa orang akan pegang kain, lalu orang tu mandi kat dalam kawasan kain itulah. Tak adalah pula kawan-kawan tu skodeng. Itu cerita dia. Maksudnya ini adalah adab kita dengan para malaikat. Dan Nabi SAW bersabda hadis yang lain pula, inna yanha anit ta'adri fastahyu min malaikatil ladina ma'akum al-kiram al-katibin alladhina la yufariqunakum illa inda ihda thalathi halatin al-gha'i wal janabah wal ghusli fa idza ightasala ahadukum bil 'ara'i falyastatir bi thawbihi aw bi harami ha'itin aw bi ba'iri. Nabi SAW bersabda, Allah larang kamu bertelanjang bulat. Malulah kepada malaikat Allah yang mencatat kamu, pencatat amalan-amalan kamu, dan mereka ini adalah golongan yang mulia. Mereka tidak pernah berpisah dengan kamu kecuali dalam 3 keadaan, iaitu yang pertama sekali saat kamu buang air besar, sangat kamu berjunub, dan saat kamu mandi. Apabila kamu mandi di tanah lapang, maka hendaklah kamu menutup dengan kainnya atau dengan tembok penghalang atau dengan badan unta kenderaannya. Okey.
Jadi ini adalah bagaimana hubungan kita dengan para malaikat. Kita ni sebenarnya sentiasa diawasi dan juga sentiasa dijaga oleh malaikat-malaikat yang ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga manusia, hafazah. Maknanya tugasan-tugasan malaikat ini adalah untuk memelihara dan juga menjaga manusia. Kemudian ada hadis yang lain juga, banyak hadis yang berkaitan dengan hubungan manusia ini dengan malaikat. Antaranya Nabi SAW pernah bersabda, inna lillahi malaikatan ya'rifuna bani adama wa ahsabuhu وأحسبه قال ويعرفون أعمالهم فإذا نظروا إلى عبد يعمل بطاعة الله ذكروه بينهم وسموه وقالوا أفلح الليلة فلان نجا الليلة فلان وإذا نظروا إلى عبد يعمل بمعصية الله وذكروه بينهم وسموه وقالوا هلك الليلة فلان. Na'udzubillah min dzalik. Nabi sebut dalam sebuah hadis bahawasanya sesungguhnya di sisi Allah Ta'ala itu terdapat malaikat-malaikat yang mengenali anak Adam dan mereka itu mengenali amalan perbuatan mereka, dan apabila mereka melihat seorang hamba itu mengerjakan amalan, maka dia kata, baiklah orang ini, baguslah orang ni, malam ini si fulan telah beruntung, malam ini dia telah selamat. Tetapi apabila dia melihat seseorang melakukan maksiat, dia kata, dia sembang-sembang sama-sama para malaikat, mereka akan kata, malam ini si fulan itu telah binasa. Maknanya itu hubung kait. Cuma hadis ni, status hadis ni disebutkan oleh Ibn Katsir adalah status yang sangat baik. Baik, itu yang pertama, hubungan kita dengan para malaikat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengalih bagaimana daripada hubungan itu, daripada kita merasakan konektiviti kita dengan para malaikat, hubungan kita dan juga link kita dengan para malaikat itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut tak manfaat menjadi orang-orang yang baik dan bahana menjadi orang-orang yang jahat. Lebih-lebih lagi Allah Ta'ala khususkan kepada orang yang jahat dalam ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat 13 hingga 19, innal abrara fi na'im wa innal fujjara la fi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu, yakni al-abrar. Siapakah al-abrar? Orang-orang yang baik. Datang perkataan al-bir, kebaikan. Okay? Datang daripada perkataan al-bir. Laisal bir an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Kita baca ayat itu. Bukanlah kebaikan adalah orang yang hanya menghadap kepada timur dan barat, tetapi orang yang berbuat kebaikan itu, buat kebajikan itu, buat benda-benda baik itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Okey. Jadi siapakah orang-orang yang berbakti? Iaitu orang yang mendapat kenikmatan yang melimpah ruah. Sebab apa? Sebab mereka ini taat kepada Allah dan tidak mendurhakai Allah, sebagaimana dalam persoalan dalam ayat yang awal-awal dalam surah Al-Infitar ini. Daripada Umar radhiyallahu Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda dalam hadis ni, cuma hadis ni juga berstatus dhaif. Innama sammahumullahu al-abrar li'annahum barrul aba' wal abna. Sesungguhnya Allah Taala menamai mereka dengan golongan yang baik-baik, abrar. Abrar ni ialah jamak, itulah orang yang buat baik, albar, yakni orang yang buat baik. Kerana mereka buat baik kepada dua orang tuanya dan juga kepada anak-anaknya. Ini antara salah satu ciri lah. Salah satu Sabahan Nur, Ustaz Bakrul Razi, Sabahan Nur wal Barakah. Kalau orang Mesir disebut Sabahul Ful. Sabahul Ful wal Ward. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan apa yang dialami pula. Ini simple je.
lafi na'im. Orang yang baik itu duduk dalam kenikmatan. Maknanya dia nikmat, dia buat baik, dia suka buat baik. Sebab tu ada para ulama yang katakan orang yang soleh, orang yang sukakan kepada masjid, dia duduk dalam masjid seperti mana ikan dalam air, selesa dia. Selesa dia. Tapi orang yang hati dia kotor, orang yang tak seronok, orang yang tak baik ni adalah dia duduk dalam tempat-tempat mulia, duduk dalam masjid, dia tak mau berlama-lama, dia ibarat burung yang berada dalam sangkar. Dia ibarat burung yang berada dalam sangkar. Wal'iyadzubillah. Baik. Kemudian Allah Ta'ala dengan kita. Al-fujar fi jahim. Sesungguhnya orang yang jahat, orang yang tak baik itu, orang durhaka itu, orang yang degil itu akan dimasukkan ke dalam jahim. Na'imun wa jahimun. Na'im ni kalau kita tengok jahim ini adalah neraka. Na'im tu afas, keterbalikan ataupun lawan pada neraka, iaitulah syurga. Jadi kita faham perkataan na'im, nikmat itu, nikmat kat mana? Nikmat kat syurga Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab contextual clue dalam ayat yang seterusnya adalah jahim, iaitu neraka. Kerana itu disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, yaslaunaha yaumaddin, mereka akan masuk ke dalamnya, disela ke dalam neraka pada hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin, mereka tidak sekali-kali akan keluar daripada neraka itu. Maknanya dalam keadaan azab yang berpanjangan, tidak terkeluar walau sesaat pun, tak ada rehat, no stop, non-stop duduk dalam neraka, dan tidak pula diringankan azab itu walau sedikit pun. Permintaan mereka pun mengingatkan tentang untuk istirahat daripada azab, dan juga untuk menginginkan kematian semula. Maknanya maksud dia orang tahu dia akan hidup selama-lamanya kan. Diganti balik bila kulit hangus terbakar, diganti balik bila yazuqul azab, untuk rasa azab tu dia tahu the repetition yang akan berlaku dalam neraka tu, dia orang nak baiklah matinya, maknanya ada kematian, tapi itu tidak berlaku. Walaupun hanya sehari untuk mereka rehat daripada azab neraka, itu juga tidak berlaku. Wa ma adraka ma yaumuddin, tidakkah kamu tahu apakah yang dimaksudkan dengan hari pembalasan itu? Ini menggambarkan betapa hebatnya hari pembalasan, dikuatkan lagi dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Tsumma ma adraka ma yaumuddin." Allah tanya banyak kali, maknanya tahu tak apa kiamat tu? Tahu tak kiamat tu macam mana? Maksudnya macam itulah. Kita pun kalau kita nak pesan kepada siapa-siapa kawan kita ke, kamu tahu tak apa? Kamu tahu tak orang kecil manis tak boleh ni? Kamu tahu tak? Macam itulah. Kamu tahu tak orang gaut tak boleh makan seafood? Yang kamu makan ada ubat, kata dia. Kamu tahu tak? InsyaAllah. Masalahnya kita ni rupa itulah. Yang gaut yang mencari seafoodnya, yang kecil manis yang mencari gulanya, yang darah tinggi yang mencari dagingnya. Jadi begitulah. Begitu manusia. Dah tahu tapi buat juga. Jadi persoalan-persoalan ni, macam contoh pergi jumpa doktor, biasa tu tak nak pergi jumpa doktor. Udah ni lama tak nak pergi jumpa doktor, sebab doktor tahu tak apa efek dia nanti. Kamu tahu tak? Ni macam tu lah lebih kurang kan. Allah Ta'ala tanya kepada kita, kamu tahu tak apa benda? Tahu tak? Tahu tak? Maknanya ini adalah satu benda yang serius. Apabila persoalan itu diulang, ini adalah satu benda yang bersifat serius, benda yang bersifat crucial, benda yang tinggi, benda yang important, benda yang kita panggil significant. So benda-benda itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala nak kuatkan persoalannya ataupun pernyataannya terhadap hari kiamat. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Ini sudah menjadi penjelasan kepada istifham tadi. Yang tadi ni pertanyaan kan. Kamu tahu tak? Kamu tahu tak? Hari itu apa? Ni nak jelaskan. Jawab kepada istifham tadi tu. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari seseorang pun tidak memiliki atas dirinya sesuatu apa pun. Tak ada apa pun dia hold atas diri dia. Hari ni kita berkuasa atas diri kita. Besok hari kiamat tak ada. Wal amru, dan seluruh urusan pada hari itu. Dia pun tak boleh pegang diri dia. Dia pun tak boleh nak tolong orang lain. Yauma la yamliku nafsun li nafsin. Seorang jiwa tidak memiliki hak untuk menolong orang yang lain. Contoh,
kita nak tumpang syafaat Tok Red, katalah. Tok Red pun tak boleh nak tolong hari kiamat. Dekat dunia boleh lah telefon Tok Red, saya ada masalah, Tok Red boleh tolong. Contoh kan, Tok Red ni ibarat apa nama YB lah, contohnya. Orang minta tolong. Kat akhir dunia boleh lagi. Dengan kuasa kita, dengan harta kita, dengan apa nama tenaga kita boleh tolong. Tapi dekat akhirat tak ada dah. Dah tak ada dah pertolongan, yang setiap orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Setiap orang memikirkan kesihatan diri masing-masing. Wal amru yawma idzin lillah, dan urusan, seluruh urusan, sebab itu dia alif lam at-ta'rif dekat situ. Wal amru maknanya khusus urusan akhirat itu adalah yawma idzin lillah. Pada hari itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada siapa pun yang dapat memberikan pertolongan kepada orang lain dan tidak pula dapat menyelamatkannya daripada azab yang dialami kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi sesiapa yang dia Allah Ta'ala kehendaki dan redha pada hari kiamat untuk dapatkan syafaat daripada Allah. Dan syafaat yang paling besar adalah syafaat daripada Allah Ta'ala. Ini syafaat yang juga level tertinggi pada hari kiamat adalah syafaat Nabi SAW. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, Ya Bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nari la amliku lakum minallahi syai'a. Wahai Bani Hashim, selamatkanlah diri kamu daripada neraka. Aku ni tak memiliki sebarang apa pun dengan kekuasaan Allah pada hari kiamat esok. Aku pun tak boleh buat apa. Ini Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib. Dua golongan kerabat Nabi SAW yang paling ialah yang keturunan Nabi lah. Keturunan Nabi pun tak boleh selamat. Dan disebut wal amru yaumidzin lillah, urusan pada hari itu adalah berada dalam kekuasaan, dalam tangan dan kekuasaan Allah Subhanahu taala. Ditanya, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Kepunyaan siapakah Tuhan tanya nanti? Hari akhirat ni, kerajaan akhirat ni siapa yang punya? Kepunyaan Allah yang Maha mengalahkan. Al mulku yauma idzinil haqqul rahman. Kerajaan hak itu pada hari kiamat adalah kepunyaan Tuhan yang Maha Pemurah. Dan kita sentiasa baca dalam ayat surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Kita kata Allah Ta'ala yang menguasai hari pembalasan. Okey, dan segala urusan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Wallahu Ta'ala alam. Saya nak ambil kesempatan ni untuk mengingatkan kita kepada perkara yang berhampiran dengan kita, sudah sangat menghampiri Ramadan Al-Mubarak, maka sewajarnya dengan kematangan usia kita lebih bersedia dengan musim-musim ketaatan ini, dengan peluang-peluang yang hebat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Mulakanlah dengan merancang ibadat kita pada bulan Ramadan, apa yang kita nak lakukan, apa yang kita nak fokuskan. Kita mungkin nak fokus tentang Al-Quran, kita nak fokus tentang kehidupan kita. Bagaimana para ulama sendiri memfokuskan kehidupan Ramadannya untuk Al-Quran. Kerana itulah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, dan memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran ini juga salah satu daripada aspek syafaat kita dekat hari kiamat zori. Dia balik umrah ni baru start nak batuk. Hari ni pula kebetulan. Ala kulli. Jadi baikilah hubungan kita dengan Al-Quran, kerana Sayyidina Uthman bin Affan kata, lau tahura qulubuna ma syab'a min kalami rabbina, atau min kalau hati kita ni baik, hati kita ni bersih, hati kita ni suci, kita tidak akan pernah kenyang daripada kalam Tuhan. Okey. Jadi insya-Allah moga-moga Ramadan kali ini membuahkan manfaat dan juga mendatangkan maksud yang benarnya untuk kita mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran, mendekatkan lagi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana usia
sesiapa Okey, Tok Rep, sekadar itu, tapi saya nak bertanya sikit kepada sahabat-sahabat. Sebelum ni orang tanya aku, akhirnya aku nak tanya. Okey, apa nama tu? Saya nak bertanya sikit kepada sahabat-sahabat yang ada pengkhususan apa nama tu? Lawyer syariah. Minta tolong bantu, saya ada seorang sahabat yang perlu nak buat ex parte application and certificate of urgency untuk dia bawa kepada tak apalah, boleh buat dengan saya sebab boleh minta tolong untuk tengokkan kes sahabat saya ni. Dia nak kena selamatkan anak-anak dia daripada pegangan ataupun daripada dia dah bercerai, ceritanya dia bercerai dengan isteri sebab isteri dia ni tak boleh dah dinasihati dan terlibat dengan ajaran sesat. Jadi dia nak selamatkanlah akidah anak-anak dia tu. Ya. Jadi yang boleh dia nak buat lah. Sebab memang banyak bukti-bukti dokumen, boleh email dokumen tu dia tak ada. Dia tak ada lagi Syukri. Apa nama tu, tak apa, nanti saya saya contact direct untuk kita sembang apa yang boleh diusahakan. Okey, terima kasih kepada semua. Qulu ma tasma'un wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, satu soalan Ustaz. Okey, kalau kita bulan Ramadan ni kita dah letih sangat, apakah seringkas ibadah kita boleh buat? Maknanya badan letih, mulut letih, nak baca Quran dah letih. Habis letih dah ni Ustaz, mana pukul 5:30, 6 tu kan contohnya. Apa lagi nak buat? Mati je lah. Nak kelakar. Tak sebab Ustaz, contoh Ustaz, saya teringat faham. Masa tidur pun ibadah juga. Ustaz Bakar Razi kata tidur pun ibadah juga. Tidur pun dapat pahala. Dah habis tawar letih, jadi duduk keletihan saja nak baca. Okey. Kita tahu puasa itu menyebabkan kelaparan dan kelaparan menyebabkan keletihan. Itu adalah efek kepada puasa. Okey. Kita jangan memandang itu sebagai satu kelemahan sebab dia memang efek. Memang nak suruh bagi lemah. Memang dia nak bagi lemah sebab dengan kelemahan tidak melakukan dosa. Satu. Nampak? Dengan lemah tu kita tak buat dosa. Itu dah satu hal lah. Kita berhenti daripada buat dosa. Itu dah manfaat dah sebenarnya. Itu manfaat nombor satu. Manfaat yang kedua, apa yang kita boleh, perkara yang tak perlukan dengan menyebut dengan mulut pun, hanya sekadar gerakkan lidah, la ilaha illallah, benda yang paling senang. Allah, sebutan Allah itu pun tak perlu lekang daripada mulut. Maknanya inilah zikir. Maknanya zikir yang paling mudah. Kalau susah juga tak larat, ini memang level tak larat paling inilah hypo ke benda. Hyper pun dia jadi tak larat. Okay, tak larat sangat. Jangan hati kita itu jangan lalai daripada mengingati Allah. Maksudnya simple lah, as simple as that je lah kan maknanya. Tapi keletihan pada bulan Ramadan itu merupakan satu kebaikan kepada kita. Sebab apa? Sebab kita akan refrain ourselves. We are automatically refraining ourselves from buat benda jahat. Sebab apa? Sebab kita tak larat. Manusia tengah tak larat nak buat apa lagi? Kan? Tak ada. Orang yang tak larat ni, dia tak larat. Dia memang akan layan tak larat dia tu. Okay? Jadi, itulah kebaikan yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita menerusi ibadah puasa. Wallahualam. Cikgu Hashimah satu last chat Cikgu Hashimah. Ustaz nak pergi outstation. Kita silakan Cikgu Hashimah. Bukan nak pergi. Udah dekat outstation dah pun.
Oh dah, oh Okey, ni. okey. So nak tanya, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Tadi Ustaz disebut tentang syafaat Allah kan, salah satunya Ustaz sebut tadi dengan apa? Kita apa ni, baiki hubungan kita dengan Al-Quran. Jadi kalau dengan Nabi SAW kita banyak berselawat lah Ustaz kan. Okay. Jadi tentang syafaat ni lah Ustaz, syafaat dengan Allah selain pada tu mungkin apa dia amalan-amalan lain lagi lah yang mananya yang sama ada kita berselawat dengan Nabi tu kita rasa kita nak dapat syafaat daripada Allah ataupun kita lakukan amalan-amalan yang lain yang memberi syafaat kepada kita. Allah boleh beri syafaat kepada kita ataupun Allah dia nak bagi tu dia memang dia pilih-pilih je lah orangnya. Kan semua orang dapat. Macam mana Ustaz? Itu soalan. Terima kasih Ustaz. Memang syafaat ni diberikan kepada manusia pilihan. Dan kita hendak berusaha untuk menjadikan poin-poin dalam kehidupan kita ini adalah asbab kita dapatkan syafaat. Yang pertama dalam hadis Nabi SAW, syafaat yang dia banyak syafaat, dia berwali 6 syafaat, banyak. Antaranya adalah Al-Quran dan puasa. Itu dah 2 lah. As-sawmu wal-Quran yashfa'ani lil-asiyam ataupun puasa itu, dan Quran yashfa'ani lil-abdi yawmal qiyamah. Apa nama tu, puasa apa nama tu, Al-Quran adalah 2 syafaat, akan mensyafaatkan manusia di hari kiamat. Okey. Maknanya itu tadilah selain daripada apa yang kita sebut tadi, apa Cikgu Hashimah tanya, ada tu apa dia? Okey. Sekali itu sendiri bagi syafaat kepada kita. Kiamat ni apa nama tu, apa nama tu, ni Allahumma salli Quran tadi. Okey, Quran tadi juga apa syafaat. Syafaat terbesar syafaat Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Syafaat itu berada di tangan Allah SWT. Hak dia semua beri syafaat. Baik. Dan Nabi SAW sendiri adalah beri syafaat dengan maqam mahmudah. Baca doa lepas malu. Wa ba'athul maqam mahmudan alladhi wa'adtah. Kita doa sebagai Allah janji memberikan kedudukan yang puji sebagaimana yang dijanjikan. Inilah yang disebut sebagai asy-syafa'atul uzma, iaitu syafaat agung daripada Nabi SAW. Tindakan Nabi SAW akan membuat permohonan kepada Allah Ta'ala untuk menyegerakan amalan dan juga mengampunkan manusia. Baik. Apa nama tu, ulama bincang untuk syafaat Nabi, antaranya 3 bentuk. Pertama sekali menyegerakan seseorang ke syurga dan syafaat terhadap orang yang buat dosa. Ada kata Nabi boleh keluarkan orang daripada neraka. Dan yang ketiga, syafaat umum, mengumpulkan manusia ke syurga tanpa hisab, mengeluarkan ahli maksiat daripada neraka, mengeluarkan para orang yang berdosa daripada masuk ke dalam neraka, dan meningkatkan penghuni syurga ke darjat syurga yang lebih tertinggi. Itu khilaf ulama lah terhadap apa yang dimaksudkan oleh syafaat Nabi SAW. Selain daripada itu, apa nama tu, kita memohon syafaat dengan amalan-amalan kita. Contohnya persaksian tubuh badan. You lost your network connection pula dah. Okey, ke atas dan untuk. Maksudnya apa kita punya apa nama tu, tubuh badan kita memberi syafaat kepada kita. Maknanya dia tolong kita lah. Dia ni bukan, dia ni orang baik ni. Dia bercakap benda baik je. Tangan dia tolong orang je. Kaki dia pergi menghala ke arah tempat-tempat yang baik je. Mata dia memandang benda yang elok je. Telinganya mendengar benda yang elok. Dengar Quran je sentiasa. Dengar zikir sahaja. Masa lapang dia ni apa semua. Dia tak ni. Maknanya kita sentiasa memerhatikan itu. Kemudian tempat-tempat yang kita buat perempuan ibadat kita, sebab tu kita disunatkan kalau nak sembahyang sunat, kita beralih tempat daripada tempat kita sembahyang fardu tadi. Sebab apa? Sebab nak banyakkan saksi-saksi tu. Itulah syafaat-syafaat yang kita kumpul dekat dunia. Dan yang terakhir mungkin, ataupun bukanlah yang terakhir,
yang ini adalah kawan kawan ataupun teman-teman yang soleh, orang-orang yang baik-baik. Jadi kita duduk dengan orang baik-baik, kita duduk buat program dengan orang baik-baik, jadi nanti orang yang baik-baik tu dah masuk syurga, dia bertanya kawan kita, dan kita orang baik, Masya Allah, tapi kenapa jadi begitu? Masukkanlah. Ini syafaat sahabat-sahabat juga orang-orang yang soleh. Jadi itulah bentuk-bentuk syafaat yang boleh kita kutip dalam dunia kita sementara kita nak berjalan menuju akhirat, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Ya Ustaz, atas penerangan yang diberikan. Nampaknya dah 8.15 Ustaz. Saya kira tiada soalan lagi Ustaz. Kita jumpa Ustaz bacakan doa penutup, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Inna minkum taqabbal karim. Terima kasih ucapkan kepada Fadil Ustaz Mat Husni Abdul Rahman atas kesempatan perkongsian tafsir surah Al-Infitar 9 hingga habis tadi, alhamdulillah. Dan seterusnya kita berjumpa pada minggu hadapan, insya-Allah. Selamat berpuasa, selamat menghadapi ibadah bulan Ramadan. Terima kasih juga Ustaz tadi yang penerangan ke atas ibadah Ramadan di saat-saat dah tertib sangat juga untuk kita semua. Okey, insya-Allah kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semua. Waalaikumsalam. Okey. Selamat berpuasa, selamat Ramadan. Jom makan nasi goreng. Ustaz goreng ke? Ustaz masak ke? Saya makan. Saya suka makan. Masak sama-sama. Okey, Assalamualaikum. Saya Kak. Selamat puasa semua. Selamat puasa semua. Puasa. Saya dekat Bagi ni Ustaz. Nanti saya datang kau. Saya kat Bagi ni, sekejap lagi saya datang kau. Mari ya.